Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina abwaabal fahmi kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadikas salihin. Pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung sirah Nurul Yakin dan kita sampai pada muka surat 41. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya sebelum pengutusan menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempunyai akhlak yang terbaik di kalangan kaumnya, dan dia adalah orang yang paling menjauhi akan kejahatan dan juga akhlak yang rendah. Dan dikatakan bahawa Nabi sekali-kali tidak pernah melakukan satu perkara yang mengaibkan dirinya ataupun membawa kepada kejahatan. Itu tidak sekali-kali berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala memelihara Rasulullah sama ada sebelum dilantik menjadi Rasul, bahkan masa dia kecil lagi, masa dia budak-budak, maka Allah Ta'ala memeliharakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang sangat menjaga muruah, kehormatan diri, dan dialah orang yang paling baik bergaul. Dikatakan bahawa bila orang berjumpa dengannya akan tertarik dengan akhlaknya. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akan akhlak. Maka tidak ada akhlak yang paling baik adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi seorang yang lembut, bercakap dalam keadaan lembut, bergaul dalam keadaan baik, dan bila orang berjiran dengannya maka orang akan dapat merasakan dia adalah sebaik-baik jiran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nabi bersumpah 3 kali. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Nabi sampai begitu sekali bersumpah? Lalu Nabi mengatakan, seseorang itu tidak akan masuk syurga bila mana dia itu menyakiti akan jiran tetangganya. Maka Nabi lah orang yang paling baik sebagai jiran tetangga. Bahkan ketika mana Nabi duduk di kota Mekah, satu ketika dahulu jirannya selalu menyakiti dia. Dan bila sahaja Nabi nak keluar ke masjid, kadang-kadang dia letak benda-benda yang menyakiti, umpama duri-duri yang tajam ataupun perkara-perkara yang menjijikkan, kena pada Nabi. Tapi Nabi tetap bersabar sehinggalah jirannya itu sakit. Nabi lah yang pergi mensiarahinya. Nabi membacakan doa untuknya sehingga sembuh dia daripada sakit tersebut. Lalulah dia beriman kepada Allah. Allah, aku tak pernah tengok orang akhlak baik macam ni. Selama ni aku buat jahat ke dia, dia balas kebaikan pada aku. Inilah dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan orang yang paling lemah lembut bila dia bercakap. Dan kalau dia bercakap, pastilah bercakap benar. Akhlaknya lemah lembut, tidak pernah menyebut ataupun digambarkan dia seorang sifat yang kasar, tidak pernah. Satu ketika Nabi naik di atas kenderaan, duduk ada kain di atas Nabi, maknanya kain selendang Nabi tiba-tiba ditarik oleh seorang badui, sehinggalah kain itu menggelosor di atas tengkoknya sehingga kelihatan merah. Lalulah sahabat mula nak marah. Lalu Nabi menenangkan dia, jangan kamu marah pada dia, mungkin dia ada sesuatu pada aku. Lalulah Nabi tanya pada dia, rupa-rupanya dia tidak ada duit, tidak ada harta, minta dengan Nabi. Maka Nabi ajak dia pergi dekat Baitul Mal, minta keluarkan harta. Lalulah Nabi pun ambil harta kat rumah dia habis. Nabi bagi, tidak ada harta. Yang ada lagi kerana bagi kepada orang Badui ini, orang tu rasa tak cukup lagi, Nabi bawa pergi ke Baitul Mal. Kemudian Nabi suruh bagi lagi, sehingga dia menyakiti Nabi, tapi Nabi bawa dia dapat duit dia. Esok kan dia jumpa Nabi, Nabi kata tak cukup lagi. Sebenarnya cukup dah, kemarin tu nak tengok mu ni memang betul Rasulullah, maka aku beriman denganmu. Inilah dia Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ini dikatakan mendapat gelaran Al-Amin kerana amanahnya, dan dikatakan bahawa orang-orang Mekah kalau dia nak pergi musafir sama ada di negara Syam, dua niaga, orang akan simpan barang, hantarkan barang kamu kepada Muhammad bin Abdullah, dia seorang yang amanah. Maka orang pun bagi barang tadi kepada Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semua orang yang simpan barang pada Muhammad bin Abdullah ini, bila dia balik sedikit pun tidak luar, sedikit pun tidak hilang. Maka dia memang orang yang bersifat amanah, lalu dikatakan Al-Amin, orang yang boleh dipercayai. Gelaran tersebut diberikan kerana memiliki sifat lemah lembut, dia ini sabar, kemudian bersyukur, adil. Nabi ini memang seorang yang adil, dan dia seorang yang tawaduk, menjaga kesucian diri, dan dia juga pemurah. Murahnya Nabi dikatakan bahawa kalau harta ada di tangannya, sekejap saja akan habis. Ia lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Maknanya cepat habis di tangan Nabi. Dan dalam waktu yang sama, Nabi ini seorang yang berani, dan Nabi ini juga seorang yang malu. Dalam satu hadis, Nabi lebih malu daripada anak dara yang pemalu. Ada juga anak dara yang kurang malu, tapi ini anak dara yang pemalu, Nabi lebih malu daripadanya. Masya Allah, akhlak yang sangat mulia, sangat hebat. Kita tak dapat gambarkan bagaimana kalaulah Nabi ada depan kita. Masya Allah, terpegun kita akan melihat. Sehingga kan sahabat mengatakan, kalau dia masuk syurga tidak bersama Rasulullah, rasa tak ada erti nikmat syurga kalau tak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sahabat Nabi yang mereka dapat rasakan bahawa betapa hebat, betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu mulia. Sifat ini diakui sendiri oleh musuh ketak dia. Orang yang tak suka pada Nabi pun begitu juga. Di antaranya An-Nadir ibnu Haris, Nadir ibnu Haris daripada Bani Adda. Dia berkata ketika Muhammad masih remaja, beliau adalah orang yang paling kamu radai, kata-kata paling kamu percayai, dan orang yang paling amanah di kalangan kamu. Tetapi apabila beliau dewasa dan membawa apa yang dibawanya sekarang, kamu mengatakannya sebagai tukang sihir. Tidak, demi Allah, bukan tukang sihir. Kata-kata ini diluahkan oleh orang Quraisy, ingin mengambil kata sepakat mengenai apakah yang akan mereka perkatakan kepada orang-orang Arab yang datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Baik, di zaman dahulu Mekah ini memang menjadi tempat orang-orang berkumpul. Maka bila tempat itu berkumpul, pasti sudah ada pusat perniagaan. Maka mereka berkumpul untuk tujuan apa? Untuk tujuan mengerjakan haji. Daripada mana mereka ambil amalan haji? Daripada syariat Nabi Ibrahim AS. Namun demikian, bila terputus Nabi di kalangan mereka, sehinggalah tidak ada lagi bangkit, belum lagi bangkit Nabi, mereka itu mengerjakan ibadah haji dengan cara mereka. Cara tawaf tidak berpakaian umpamanya, kemudian cara syair dengan cara dia. Maka mereka buat juga ibadat, tapi yang telah diselewengkan. Bahkan dikatakan di hadapan Kaabah itu ada patung-patung berhala. Mereka itu mengerjakan haji, tapi dalam waktu yang sama sembah patung berhala. Lalu ditanya, ma na'buduhum, kenapa kamu sembah patung berhala? Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallah. Kami tak sembah patung berhala, tapi kami jadikan perantaraan dia kepada Allah. Begitu pula dia jawab. Maka inilah amalan orang-orang musyrikin Mekah. Tiba-tiba bangkit seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang dia ini menyampaikan risalah, dan dia mengatakan dia Rasulullah. Daripada kecil lagi sudah tunjuk akhlaknya, dan Nabi telah mengatakan sembahan patung berhala ini tidak sebenar, batil. Lalu Nabi mencela orang-orang yang menyembah patung berhala ini. Lalulah Nabi melarang jangan sembah patung-patung berhala ini. Maka orang-orang musyrikin Mekah jadi marah. Muhammad sudah mencela datuk nenek moyang kita, yang selama ini datuk nenek moyang kita ni sembah patung berhala. Maka mereka pun nak larang, kalau boleh jangan bagi dakwah Muhammad ini berkembang. Lalu dia pergi jumpa Abi Talib. Ini cerita ini berlaku lepas dia jadi Rasul.
Jumpa Abi Talib. Abi Talib, anak saudara kamu ni, aku tengok dia ini selalu menyebarkan apa yang dia bawa. Dan sebagaimana yang kamu tahu, anak saudara kamu ini mencela datuk nenek moyang kita yang sembah patung-patung berhala terlebih dahulu. Jadi aku minta kepada kamu, wahai Abi Talib, tolong nasihatkan kepada anak saudara kamu. Lalulah Abi Talib cuba beri nasihat kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tetap berpegang dengan pandangannya. Walau bagaimanapun tidak, lawudi asyamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal amr. Kalau diberi matahari belah kanan, bulan belah kiri untuk aku tinggal amalan ini, ajaran ini, risalah ini, tidak aku tinggalkan hatta azharahullah, sehinggalah Allah Ta'ala memenangkan aku ataupun aku mati di atas kalimah ini. Sekali-kali tidak. Akhir sekali datang pula puak mereka, dia kata, muka bawa ke anak saudara kamu, wahai Abi Talib, dia nak mendapat. Kalau dia nak piti, kita pakai kupur piti banyak-banyak, pakai wi ke dia. Kalau dia nak orang perempuan, kita cari hak comel-comel, wi ke dia. Kalau dia nak jadi raja, kita wi dia jadi raja. Tapi ingat, jangan dia benarkan dia sebar risalah tadi. Nabi sekali-kali tidak akan berganjak dengan pendirian dia. Akhirnya dia buat macam mana? Dia datang kepada Abi Talib. Abi Talib, aku bawa seorang anak muda. Anak muda ni aku cari ni yang handsome, yang kacak, yang gagah. Cuba bagaimana kamu tengok, cuba kamu tengok. Maka Abi Talib pun tengok seorang pemuda yang dibawa. Apa kata kita serah? Kita serah, kita tukar. Mu ambil anak aku ambil anak saudaramu. Aku ambil anak saudaramu, mu serah aku. Ni aku serah kepadamu. Tapi ingat, mu ni jaga molek, anak ni hak aku serah kamu, mu jaga molek. Abi Talib tanya, dah mu nak buat benda anak saudara aku? Aku nak bunuh dia. Banyak cantik. Mana boleh? Mu ni dia kata inilah satu perkara yang tidak adil, kata Abi Talib. Kamu ini beri anakmu, musuh aku jaga, anak aku mu nak bunuh, suruh aku bunuh. Aku sekali-kali tidak akan serah. Itu yang Abi Talib rasa tidak setuju. Akhir kali Abi Talib pergi kepada Muhammad, anak saudaranya, wahai anak saudaraku, kamu nak buatlah, dia kata. Maknanya aku akan tetap membantu kamu. Akhirnya dia dapati bahawa mereka tidak berjaya. Maka Nabi tetap berdakwah. Bila Nabi berdakwah, orang-orang musyrikin Mekah dapat melihat bahawa dakwah Nabi semakin hari semakin diterima, semakin hari diterima, orang semakin ramai. Lalu mereka rasa tak puas hati. Muhammad punya pengikut semakin hari semakin ramai. Macam mana kita nak buat? Sehinggalah hampir-hampir musim perayaan haji, musim mengerjakan haji, orang-orang Mekah di sekitarnya, orang-orang Arab di sekitarnya akan datang ke Mekah. Orang Yaman, orang Syam, orang Syria akan datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Dan ketika itu mereka akan datang mengerjakan haji, berniaga dan sebagainya. Maka haji musim itu akan makmur ramai orang. Tapi ingat, nanti Muhammad akan mengajak orang-orang yang luar ini beriman dengannya. Jadi kita nak buat macam mana? Lalulah orang-orang musyrikin Mekah yang terdiri Al-Walid ibnu Mughirah, An-Nadi ibnu Al-Haris dan beberapa orang, mereka bermesyuarat. Macam mana kita nak buat ni? Kita kena adakan sesuatu. Yang pertama, kata di kalangan mereka dalam mesyuarat ni, kita sebelum orang-orang Arab masuk ke Mekah, kita tunggu mereka. Kita tunggu mereka di setiap penjuru jalan masuk ke Mekah. Lepas daripada itu, kita cerita pada orang Yaman datang, kita cerita mengenai Muhammad. Habis itu nak cerita apa? Apa kita nak kata pada Muhammad? Lalu datanglah, dia kata, An-Nadi ibnu Haris, ini orang yang tua di kalangan mereka yang menjadi pengurusi majlis. Jadi dia pun cadang, ya ma'syarah syabab, wahai pemuda-pemuda musyrikin Mekah, sekarang ini aku nak satu ketetapan. Kita nak kata apa kepada Muhammad bin Abdullah, supaya kita kena buat satu ketetapan. Nanti kalau orang kita tak buat ketetapan, orang ni kata Muhammad gini, orang ni kata Muhammad gini, orang ni kata Muhammad begini, nanti orang tak percaya. Jadi kita letak satu saja. Kita nak kata apa dia? Bila kita tetap macam tu, orang tanya, kita kata Muhammad macam tu lah sifat dia. Lalu mereka bermesyuarat. Tiba-tiba bangkit seorang, saya ada satu pandangan, saya nak bagi pandangan. Apa kata kalau kita kata dia dukun, Tok Bomo? Kita kata dia Tok Bomo, kemudian kita khabar tak boleh percaya Muhammad ni Tok Bomo, bahaya. Di kalangan mereka bangkit, mana boleh kata dia Tok Bomo?
Tok Bomo bacaan dia lain, jampi serampah dia macam tak sama macam orang lain. Dan orang akan tahu. Maknanya ini bukan tidak munasabah dia ni, kita katakan dia Tok Bomo. Dan dia punya jalan perangai dia punya cara dia tak ada nampak cara Tok Bomo. Tak ada nampak pun cara Tok Bomo. Maknanya dia adalah cara Tok Bomo, pakaian dia, pemain bola dengan Tok Bomo kan sama. Maknanya kalau macam tu kita tolak pandangan ni, maka diam. Mereka tolak fikir apa-apa. Bangkit seorang, saya ada satu pandangan. Apa kata kita kata dia orang gila? Supaya bila dengar orang gila orang akan jauh. Mana boleh orang gila ada pengikut ramai. Mana boleh, tak boleh terima. Sebab apa? Sebab kalau orang gila bukan perangai macam tu. Orang gila perangai dia lain. Ini orang yang cakap dia lemah lembut. Orang gila macam mana gitu. Dan mu pun tengok orang gila macam mana. Dia ini pengikut dia ramai, orang akan tertarik dengan dia. Tak ada orang gila orang tertarik dengan dia. Tak pernah sabar kita tolak pandangan macam ni. Dia pun termenung, fikir. Bangkit seorang, wahai Nadir Ibnu Harith, saya ada satu pandangan. Saya rasa pandangan saya ni pandangan yang terbaik. Apa kamu nak kata tentang Muhammad? Kita kata dia penyair. Dia tukang syair. Dia tukang hebat, orang yang hebat bersair dia kata. Kita kata dia ni penyair, dia kata. Jadi bila kita kata dia penyair, maknanya kata-kata dia boleh pukau orang, boleh orang jadi ikut dia. Maka kita takutkan orang lain dengan kita tuduh dia penyair. Katanya orang tadi Nadir Ibnu Harith, tidak boleh kita kata gitu. Tidak sekali-kali dia penyair. Sebab bacaan penyair itu tidak sama dengan apa yang dibaca oleh Muhammad. Ini pernah berlaku satu peristiwa ketika mana orang-orang ahli syair ini bersyair, Nabi baca ayat Quran. Nabi baca ayat Quran, orang yang minat syair beriman dengan Allah. Akhir sekali dia pun fikir, macam mana ni, siapa nak berlawan dengan dia? Maka satu hari dia pilih penyair yang number 1, top 10, maknanya yang paling hebat penyair. Tak ada dah kuasa mu seorang je boleh lawan Muhammad. Orang ni tak pernah dengar Muhammad baca Quran. Dengan bangga dia kata, baru temu buku dengan ruas. Aku akan kalahkan Muhammad. Nanti aku akan kalahkan Muhammad. Kamu akan tengok aku daripada jauh. Aku akan katakan sesuatu kepada dia sehinggakan dia tunduk dengan aku. Tak apa, mu jangan serahkan perkara itu pada aku. Maka gembira orang-orang musyrikin Mekah. Esok kita akan tengok Muhammad akan ikut dia. Terbatal, terpadamlah risalah Muhammad. Maka orang pun puji dia. Dia pun dengan bangga, jangan bimbang, serahkan Muhammad itu pada aku. Kebetulan besokkan itu penyair yang dipilih yang paling hebat tadi itu duk tunggu Muhammad. Tak sabar-sabar nak tunggu Muhammad. Maka orang-orang musyrikin Mekah pun sambil memuji-muji lelaki penyair tadi, dan disangkakan akan dapat mengalahkan Muhammad. Akhirnya tengah-tengah duk tunggu-tunggu datang Muhammad bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak daripada jauh. Tu tahu dia Muhammad datang. Kata dia, kamu duduk di sini. Kamu duduk di sini, kamu tengok daripada jauh. Daripada jauh aku akan katakan sesuatu kepada dia. Kamu tengok hari ini Muhammad akan kalah di tangan aku. Tunggu di sini. Maka orang lain pun tunggu, dia pergi jalan kaki. Yang kaki dia pun duduk depan Muhammad. Hai Muhammad, aku ingin bercakap denganmu sesuatu. Muhammad pun diam, Rasulullah pun diam. Duduklah kamu. Nabi pun duduk. Dia pun bercakap daripada jauh. Kamu ini orang yang baik, dan kalau kamu ini tidak membawa ajaran kamu, saya orang akan ikut kamu. Nabi pun diam, dia puji Nabi. Kemudian dia bersyair, Nabi pun angguk-angguk. Bila dia puji Nabi, lepas tu dia kata, Nabi pun angguk-angguk. Maka orang daripada jauh tengok Nabi angguk aja. Pangguk-angguk, nyorok dia. Aku kata dah, Muhammad tak adalah orang ke dia. Dia ni hebat betul-betul. Maka dia bercakap-cakap, tidak ada peluang pun Nabi bercakap. Dia bercakap. Nabi pun angguk, Nabi pun diam saja, tak kata apa-apa. Nabi pun tunduk saja. Nabi dengar apa yang dia kata. Maka gembira orang-orang musyrikin Mekah. Kali ni memang kalah Muhammad. Muhammad duduk dalam genggaman. Mereka pun dah suka daripada jauh. Habis dia bercakap, Nabi tanya, Habis cakap, Habis cakap, kalau Habis dah beri giliran aku cakap pula. Silakan.
Nabi Muhammad pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamahul Bayan. Nabi baca katanya 4-5 ayat sahaja, dia pun termenung. Aku tak pernah dengar ayat hebat macam ni. Kemudian Nabi terus tinggal. Nabi baca 5 ayat, Nabi pun tinggal. Dia terpenuh seorang diri. Lelaki yang daripada jauh kata, apa jadi gitu? Termenung saja macam tu. Lepas daripada pun pakat pergi ramai-ramai. Tengok lelaki yang dikatakan hebat penyair tadi, dia termenung, tak boleh buat apa-apa. Dia pula duduk dan Muhammad sudah meninggalkan dia. Hanya Nabi membaca beberapa patah perkataan saja. Dia pun naik pula, aku tak je dengar gini. Akhir sekali orang tanya, apa yang kena pada kamu? Diamlah kamu. Hadza laisa min kalami bashar. Ini bukan kata-kata manusia biasa. Padang kena sihir tangan bagus dah. Kalau dengan Muhammad kena sihir dah, agak ke dia tak boleh juga, lari habis. Maka ketika dalam mesyuarat itu dikata, apa kata kita kata dia penyair? Tak boleh kata dia penyair. Sebab penyair dikata Muhammad baca ayat tak sama dengan kita, tak macam kita. Kalau orang dengar ni bukan penyair, ini kata-kata dia cukup hebat. Kalau kita kata dia penyair, nanti orang nak dengar Muhammad. Maka kita cari pandangan lain. Lalu duk fikir, bangkit seorang. Wahai Nadir ibnu Haris, aku ada satu pandangan, tapi aku rasa pandangan yang terbaik. Apa dia? Kamu nak kata apa pada Muhammad? Apa kata kalau kita kata dia ahli sihir? Ahli sihir tak munasabah juga ahli sihir, sebab ahli sihir tak macam tu juga. Tapi kita katalah dia sihir. Kalau ikut dia nanti habis orang berpecah belah masyarakat, habis kemudian orang yang berbaik-baik jadi balah. Katakan dia ahli sihir. Maka Nadir Al-Haris menolak juga pandangan ahli sihir. Akhir sekali mereka kata, sudah kita katakan dia dukun, dia gila, dia penyair, dia ahli sihir, dan mana satu nak ikut? Antara tuduhan-tuduhan itu, mereka sepakat mengatakan beginilah. Kalau nak kata dukun tak benar sabar, nak kata gila lagi tak benar sabar, nak kata penyair bukan penyair, kita terimalah, kita usul, kita letak satu ketetapan, kita kata Muhammad itu ahli sihir, illa sihrun mubin, kecuali ahli sihir yang nyata. Kita letak dia ahli sihir. Maka sepakat orang-orang Mekah hari itu mengatakan bahawa letak Muhammad ahli sihir. Maka setuju. Bila setuju, dia tetapkan, kamu cari kabilah masing-masing, letakkan kabilah kamu di pintu masuk orang-orang yang nak masuk ke Mekah, di pintu masuk. Kalau yang sebelah sini, letak kabilah ni, lantas ni kabilah ni. Mana-mana orang tanya daripada negara Arab yang lain, tanya Muhammad ni siapa, katakan dia ahli sihir. Mari kabilah ni ahli sihir, mari kabilah ni ahli sihir, dan kamu takutkan dia dengan kata macam ni. Kamu katakan kepada dia, kalau kamu ikut Muhammad, ada seorang yang mengaku dia ini Nabi, Rasul, dia ini ahli sihir. Kalau siapa ikut dia, nanti anak-anak dia akan terpisah, suami-suami dia akan terpisah, orang yang berbaik-baik akan bergaduh, berbalah-balah. Dan jangan percaya dia, sebab dia cakap memang dia ni ahli sihir, boleh menarik, padahal dia ini orang pembohong. Dia tuduh Nabi macam tu. Lalulah mereka sepakat, mana-mana masuk saja di Mekah, katakan Muhammad ahli sihir. Setuju. Maka masing-masing ketua-ketua kabilah, kumpulan-kumpulan kabilah duduk kat pintu masuk Mekah. Datang orang Yaman, datang orang Syria, datang orang Mesir, datang orang Jordan, datang. Dia tahan tengah jalan. Dia tahan. Nanti dulu kamu nak masuk ke Mekah, aku nak cerita pada kamu. Nanti di Mekah ada seorang lelaki yang dia itu nama Muhammad bin Abdullah. Mu jangan dekati dia. Dia ini ahli sihir, jaga-jaga, jangan ikut dia. Lalulah dia takutkan orang yang masuk ke Mekah. Lalu orang yang masuk ke Mekah, dia letak dalam hati, ada seorang ahli sihir yang nama Muhammad bin Abdullah. Diceritakan ada seorang sahabat, bila dia dengar macam tu, dia takut Muhammad. Tak boleh ni, dia takut Muhammad. Maka setiap kali dia pergi ke Mekah, dia mengharap kalau boleh jangan jumpa Muhammad, kerana dia takut pada Muhammad. Dan ada sahabat yang sebelum dia masuk Islam, dia ambil kapah, dia letak dalam lengan. Dia
Dia dari kapas tok dalam telinga, dia bawa kapas. Bila dia jalan saja dia tengok ni kok Muhammad, dia tok dalam kapas dalam telinga. Dia tambah dengar kerana dia takut. Kedemikianlah yang berlakunya orang-orang yang masuk ke kota Mekah dengan sebab fitnah yang dilemparkan oleh orang musyrikin Mekah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan mereka kata tidak, ini tak betul semuanya. Mereka nak letakkan sesuatu perkataan, sesuatu gelaran supaya orang ini tidak mengikuti Muhammad ketika mana mereka mengerjakan haji. Inilah yang dilakukan supaya mereka dapat mencapai kata sepakat mengenai tuduhan yang munasabah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi akhirnya dituduh sebagai tukang sihir. Nabi tahu tak orang tuduh dia gitu. Nabi tahu sahabat yang duduk tu kamu berlari-lari jumpa, Muhammad, mu tahu tak orang tuduh kamu kenapa? Apa yang mereka tuduh pada saya? Orang tuduh kamu ahli sihir. Orang tuduh kamu ahli sihir. Biarkanlah aku berserah pada Allah Ta'ala. Lalu Nabi tetap berdakwah macam biasa. Akhirnya walaupun mereka menghalang Nabi, sekali-kali dakwah Nabi tidak dapat dihalang, orang semakin ramai juga mengikut dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja Rom Hercules pernah tanya Abu Sufyan, nak tanya pada kamu, mu pernah tengok tak Muhammad bohong dulu? Raja Hercules tanya, mu pernah tengok tak Muhammad berbohong? Dia kata tidak pernah. Tidak pernah sekali. Sekali pun aku tak pernah tengok Muhammad berbohong. Lalu Raja Hercules mengatakan, kalau orang itu tak pernah berbohong, maka Allah Ta'ala akan tolong dia. Allah Ta'ala akan beri kebaikan. Maknanya Allah Ta'ala akan bersama dengan orang yang tidak pernah berbohong. Raja Hercules begitu mereka mempercayai bahawa Muhammad ini orang yang benar. Maka semenjak kecil lagi Allah Ta'ala telah menjaga pribadi Rasulullah daripada melakukan amalan-amalan jahiliah yang ditentang oleh syariat yang dibawanya. Baginda masa kecil lagi sudah benci patung berhala, dan sekali-kali tidak pernah bersumpah dengan patung berhala. Kalau disebut demi Lata, demi Uzza, Nabi akan diam saja. Tapi kalau demi Allah, Nabi akan terima. Bahkan bila sebut demi Lata, demi Uzza, Nabi akan berpaling. Bila sebut nama berhala, bila demi Allah, Nabi akan bersemangat. Sekali-kali Nabi ini tidak suka kepada patung berhala. Jangan kata sembah, nama pun Nabi tambah. Kalau orang panggil dengan nama Muhammad, disebut dengan apa, demi Lata dan Uzza Muhammad, Nabi tak akan berpaling orang tadi. Kalau demi Allah Muhammad ni orang yang gini-gini, baru Nabi akan berpaling. Dan Nabi sangat suka nama Allah tadi, dan Nabi benci patung berhala. Masa tu Muhammad bin Abdullah masih lagi kecil. Bagi dia tidak pernah menghadiri perayaan ataupun pesta yang diadakan oleh penyembahnya. Pestanya dikatakan ada 3 tempat. Satu di tempatnya namanya Ukas, di pasar Ukas. Yang kedua pasar Majinnah. Yang ketiga Zulmajas. 3 tempat ini tempat yang diadakan pesta-pesta. 3 tempat inilah yang Ukas, Majinnah, Zulmajas. 3 tempat ini yang menjadi orang-orang musyrikin Mekah buat pesta-pesta. Masa tu minum arak, berjoget, main-main, alat-alat muzik itu sudah ada. Sudah hadir masa ketika itu. Maknanya, dan Nabi SAW, orang-orang yang sebaya dengan dia pergi ke pesta, Nabi sekali-kali tidak pergi. Lalu Nabi cerita masa dia budak-budak dulu. Dia kata, masa aku kecil dahulu, aku memang benci patung berhala dan juga syair-syair yang memuji wanita-wanita, yang memuji harta-harta kekayaan, yang memuji pangkat-pangkat. Nabi tak suka. Sebab syair dulu dia puji wanita, dia puji pangkat, dia puji perkara-perkara yang melibatkan dunia. Dia puji kabilah dia puji. Nabi tak suka syair-syair macam ni. Kata Nabi masa dia cerita, masa aku kecil, aku ni tak suka penyembahan patung berhala, dan aku juga tidak suka kepada syair-syair. Aku tidak pernah mengambil berat apa yang dilakukan oleh orang jahiliah. Orang jahiliah buatlah syair ke, buat pesta apa, aku tak pernah ambil berat. Tak cara-cara pun kata Nabi. Tapi kecuali ada 2 peristiwa yang Nabi nak cerita, ada 2 peristiwa. Yang mana kedua-dua tadi aku teringin nak buat, tapi Allah Ta'ala halang aku. Allah Ta'ala terhalang Nabi sehinggalah Nabi tidak buat. Jadi penuh satu hari terlintas lah, rasa-rasa nak pergi ke pesta-pesta macam tu. Jadi dalam keadaan macam tu, Nabi pun teringatlah, mulalah rasa nak pergi.
nak pergi dekat pesta tadi, tapi Allah Ta'ala muliakan Nabi. Sebab apa? Nabi nak bawa risalah yang suci. Sekali-kali Nabi dipelihara oleh Allah tidak melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Satu malam, Nabi cerita, satu malam aku berkata kepada pengembala upahan yang mengembala bersama aku. Ada orang yang ambil upah gembala-gembala, dia pun tanya, dia pun beritahu, kamu tolong jaga kambing-kambing aku pula tolong jaga kambing-kambing kerana aku nak pergi kat pemuda-pemuda macam lain, pemuda-pemuda lain pergi dekat pesta-pesta, aku nak pergi sekali, kambing-kambing aku mu tolong jaga. Tujuannya apa? Tujuan dia tolong khabar besok Nabi tak perlu ambil kambing buat keluar kerana ada dah orang yang Nabi minta tadi. Maka adalah orang tak disetuju. Tak apalah, Muhammad kamu nak pergi sana tu tak apa, aku tolong jaga kambingmu. Malam Nabi keluar dah. Nabi keluar malam. Lalulah aku pun pergilah ke Mekah. Dekat Mekah itu ada pasar Zulmajas, Madinah, pasar Ukas. Aku pun pergilah ke pasar tadi yang ada pesta. Bila aku pergi saja dengan tujuan tadi, sampailah dekat pandor tadi, tempat itu. Sampai tempat itu, pada rumah yang pertama lagi, aku dah dengar dah muzik-muzik. Dah dengar dah pukulan rebana, dah dengar macam tu. Tiba-tiba dia pun duduk sekejap, akhir sekali dia pun tertidur. Allah Ta'ala tutup telinga Rasulullah, Nabi tertidur. Tertidur, maka tak ada dengar lah pesta-pesta tu. Nabi tak sempat sampai pun, baru sampai kawasan dia, baru masuk rumah yang pertama. Dengar dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala mengantukkan Nabi. Nabi pun berehat dekat bawah pokok, berehat, tertidur situ. Kejut-kejut pagi esok. Terkejut-kejut pagi esok, tengok-tengok cerah. Kena cahaya matahari. Lalu terkejutlah Nabi. Lalulah Nabi tengok, oh, habis dah pesta. Tengok-tengok tak ada. Oh, kalau kita kok sapuh penuh dah masa tu. Maknanya habis orang balik belaka, tinggal sapuh je. Jadi Nabi pun tak jadi. Peristiwa ini berlaku 2 kali, bukan sekali. Dan kali yang kedua begitu juga. Nabi kata nak pergi juga. Tiba-tiba sampai masa mengantuk sungguh, tidurlah Nabi. Tengok-tengok bangun pagi esok, majlis habis dah. Lalu Nabi pun faham bahawa sesungguhnya memang Allah Ta'ala tak izin dah dia tadi. Maka Rasulullah memang tidak pernah makan sembelihan untuk berhala, kerana orang jahiliah dahulu dia sembelih untuk patung berhala. Dan baginda tidak pernah minum arak. Dan arak menjadi budaya masyarakat itu, minum arak. Nabi sekali-kali tidak pernah minum arak. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi-Nabi yang dahulu. Allah Ta'ala jadikan Rasul-Rasul yang terdahulu terpelihara daripada perkara-perkara yang boleh menjatuhkan muru'ah, kehormatan. Lebih-lebih lagi lah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sesungguhnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikutan yang baik. Nabi tu orang yang cukup baik. Nabi penuh tak bergocoh. Ada satu riwayat, ada seorang tu dia ni gagah. Dia ni suka bergocoh sama orang, dia panggil Gusti. Jadi dalam pertandingan gusti, zaman Nabi ada gusti, cara dia gusti lah. Maka terkenallah orang ni dengan kuatnya bergusti. Jadi bila dia kuat bergusti, gagah, dia bangga diri dia. Lalu Nabi pun jumpa dia, Nabi ajak dia masuk Islam. Dia kata boleh, aku boleh masuk Islam, tapi dengan syarat mu kena kocoh dengan aku dulu. Nabi kata aku datang bukan nak kocoh dengan mu, aku datang nak ajak mu masuk Islam. Ya, aku mu nak masuk Islam boleh, tapi syarat dia mu kena gocoh dengan aku dulu. Nabi tanya dia, aku tak mau gocoh dengan mu, aku nak ajak mu masuk Islam. Dah, tapi kalau nak gocoh kau. Nabi tanya dah, kalau mu menang, aku menang nak masuk Islam tak? Gocoh dulu. Ajak gocoh. Ni ada dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Ada. Lalu Nabi kata tak apalah, janji ni mu masuk Islam. Gocoh dengan Nabi, guling batin Allah dia. Dia ingat Nabi ni lemah, Nabi kuat pada dia lagi. Jatuh dia, kalah dia. Kalah dia tu dengan mudah je Nabi jatuhkan dia. Dia duduk bawah. Allah tak boleh bangun. Nabi pun bangun. Dah macam mana nak masuk Islam? Dia kata kemungkinan hari ni aku tak apa sehat pasangan, tak apa gagah. Hari ni dah orang rasa gini lah, esok pula esok.
Esok dia kata, tu maknanya. Esok jumpa lagi. Nabi kata tak payahlah, aku ajakmu masuk Islam. Dak janji mari dah nak gocoh ah. Gocoh. Maka akhirnya gocohlah. Kalah kat dia 2 kali kalah. Dua kali kalah. Masuk Islam. Nabi ajak dia ada kali lagi. Kalau aku kalah memang aku masuk Islam kali lagi. 3 kali. 3 kali. Kali yang ketiga kalah juga dia. Kali yang ketiga tu baru mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam. Ada juga orang musyrikin Mekah masuk Islam dengan cara macam tu. Ini amalan jahiliah. Memang gitu. Perangai dia keras. Tapi Nabi ni orang yang sangat lembut. Sangat lembut. Dan dikatakan bahawa orang dikatakan Nabi ini menjadi ikutan kepada kita semua. Maka kemuliaan anugerah Allah sebelum pengutusan, maka Allah Ta'ala memberi keberkatan yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah ketika mana Halimatus Sa'diyah menyusui baginda Rasulullah SAW. Halimatus Sa'diyah ni orang miskin, orang yang fakir, tidak ada harta benda. Bila dia menyusukan Rasulullah SAW, daripada mereka awal-awal lagi masa Halimatus Sa'diyah pegang saja bayi ini, Halimatus Sa'diyah dikurniakan hati yang tenang. Mereka awal rasa kegembiraan. Kemudian dia pun balik. Bila dia balik saja, dia letakkan Rasulullah tadi di atas kenderaan tu jadi laju. Yang sebelum pada ni kenderaan tu jalan perlahan. Kemudian Halimatus Sa'diyah yang ada anak yang menyusukan juga, dia dapat menyusu Rasulullah, anak dia pun kenyang juga menyusukan juga. Maka demikianlah Allah Ta'ala beri keberkatan. Dan Halimatus Sa'diyah naik atas kenderaan tadi. Kalau dia naik atas kenderaan, dia ada 2 kenderaan, satu unta, satu kedai pada silap. Jadi dia naik kedai tu akan laju jalan. Kalau dia turun, dia naik unta pula laju jalan. Yang padahal kedai itu jalan perlahan, datanglah sekali, balik awal sekali. Siapa orang-orang wanita Bani Sa'ad tanya, mu naik kedai mana ke, mu tukar kedai lain? Ke pakai tukar enjin, maknanya pakai enjin baru. Hatulah yang aku bawa dulu tu. Ternyatalah suami Halimatus Sa'diyah kata, kita telah dapat bayi yang barakah, yang ada keberkatan. Sampai di rumah Bani Sa'ad, kampung Bani Sa'ad, sampai ke rumah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah merasa sangat suka kerana dilimpahkan rezeki yang berlipat kali ganda. Dan kambing-kambing yang dipelihara oleh Muhammad jadi gemuk-gemuk belaka. Bukan saja kambing yang dipelihara oleh Muhammad, kambing yang dipelihara oleh Nabi Muhammad ini didekatkan dengan kambing yang lain, kambing lain gemuk juga, dapat berkat juga. Dan tanaman-tanaman tada di kampung itu menjadi subur. Dan masyarakat ketika itu yang duduk dalam kesusahan, kesempitan harta benda, ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah duduk kampung tu. Kampung itu penuh dengan keberkatan. Tanaman-tanaman pun jadi subur. Sampai kalau kambing tu kurus sangat, dah orok dah, tak ada makanan, dia akan kata, bawalah kambing tu duduk dekat kambing yang digembala oleh anak pada Halimatus Sa'diyah tu. Bawa kambing kurus saja, terus gemuk lalu. Macam dia cocok benda. Banyak gemuk saja. Masya Allah. Ini tanda barakah. Tanda berkat Halimatus Sa'diyah. Sehingga kan dikatakan apabila baginda berada bersama-sama mereka, kambing-kambing mereka mula jadi gemuk dan mengeluarkan susu. Maka Allah Ta'ala rahmatkan kepada kampung Bani Sa'ad, dan sehingga kan ada Imam Bushiri menulis mengenai syair-syair mengenai baginda Rasulullah SAW. Di antara syairnya, apabila Allah menundukkan seseorang kepada orang yang bahagia, merekalah orang yang bahagia. Bila lah dapat dia seseorang itu duduk bersama Muhammad, maka orang itu akan bahagia. Kerana Muhammad adalah orang yang membawa kebahagiaan kepada orang lain. Kemudian peristiwa yang Allah Ta'ala beri yang tak berlaku pada kita, apa dia? Allah Ta'ala belah dada Nabi kita Muhammad SAW 2 kali. Sekali masa ketika Nabi menjadi gembala kambing, duduk di bawah Halimatus Sa'diyah. Ini sudah kita cerita dahulu, ketika mana Muhammad bin Abdullah bermain dengan adik-beradik susuannya, tiba-tiba datang 2 orang pakai jubah putih. Putih tanya, "Hanya satu Muhammad?" Jadi anak Halimatus Sa'diyah rasa takut. Ni toh. Dia pun tunjuk. Orang tadi pakai jubah putih terus pegang Nabi Muhammad, heret dia buat lari.
Bila heret wak lari, anak Halimatus Sa'diyah naik takut, berlari-lari dia. Berlari-lari jumpa mak dia. Jumpa mak dia beritahu, adik-beradik kita ni yang daripada orang Mekah ni telah dicolek oleh seseorang. Bila dengar macam tu Halimatus Sa'diyah terkejut. Cepat-cepat Halimatus Sa'diyah berlari-lari dengan anak dia. Pergi ke mana? Tengok-tengok Nabi sudah terbaring. Nabi sudah terbaring dalam keadaan darurat saja. Akhirnya wa'aliklah Nabi. Dia wa'alik Nabi. Lepas tu mak dia pun tanya, Halimatus Sa'diyah tu tanya, ibu susuan dia tanya, apa yang berlaku? Dia kata, wahai ibu, ketika mana saya bermain dengan Ahmad ke, tak silap nama dia apa, anak pada Halimatus Sa'diyah, bermain-main, tiba-tiba datang dua orang yang tidak dikenali. Pakai baju jubah putih, eret saya, tiba-tiba dia baringkan saya, kemudian dia membelah dada saya. Saya tengok dia mengeluarkan sesuatu, mana darah yang hitam daripada tubuh badan saya. Kemudian dia membersih-bersihkan masuk, kemudian dia pun seolah-olah macam menjahit tubuh saya, kemudian dia pun pergi menghilangkan diri. Rupanya Nabi telah dibelah dadanya. Dibelah dadanya, dibuang kotoran-kotoran, akhirnya dia bersihkan dia daripada penyakit-penyakit batin. Ini tak berlaku pada orang lain kecuali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan bahawa ini perkara yang ajaib dan mengeluarkan bahagian syaitan daripada diri Rasulullah dengan pembelahan dada. Dan ini adalah satu perkara yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi-Nabi. Bukan saja Nabi kita Muhammad, ada mujizat masing-masing yang Allah Ta'ala nak memelihara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang luar biasa kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi pergi ke Syam berniaga. Ketika mana Nabi pergi ke Syam berniaga, Nabi ditemani oleh seorang daripada pembantu dia yang bernama Maisarah. Maisarah ini dia bekerja dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bila mana Rasulullah ini bekerja dengan Siti Khadijah suruh Maisarah ini menjadi orang suruhan, pembantu kepada Muhammad. Maisarah ni seorang lelaki. Lalu ketika itu Khadijah kata, kalau ada apa-apa berlaku pada Muhammad, jangan lupa cerita kat aku, kata Khadijah. Cerita. Maka Maisarah pun patuhlah. Maka dia pun pergilah berjalan. Jalan bawa barang dagangan. Bila jalan bawa barang dagangan, satu hari Nabi berehat di bawah satu pokok. Maka tak boleh tidur dua-dua, kena tidur seorang jaga. Maka ketika mana Nabi berehat, seumpama tidur, maka Maisarah ni duduk jaga. Sambil tu ia jalan-jalan jumpa pendeta seorang. Pendeta rahib yang beramal dengan agama yang dahulu. Dia pun tanya, siapa pemuda hak duduk bawah pokok tu? Oh, dia orang Mekah. Betul tak dia nama sekian Muhammad bin Abdullah? Betul. Dia ni anak yatim piatu. Betul. Dia cerita satu-satu. Betul lah Allah Ta'ala sebut, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab, dia kenal Nabi sebagaimana dia kenal anak-anak mereka. Kata ulama, dia kenal Nabi lebih daripada dia kenal anak-anak mereka. Dia pun tanya begini-gini. Dia kata betul. Kata pendeta tadi, aku nak beritahu pada kamu. Mu tahu tak lelaki yang tidur tu? Tak tahu. Dia adalah Nabi umat akhir zaman ni. Dia pun terkejut. Nabi umat akhir zaman, dia kata. Macam mana lagi bukti dia? Begini. Tidak ada yang boleh duduk di bawah pokok tadi kecuali orang itu adalah Nabi. Kalau orang biasa duduk bawah pokok itu, orang itu akan kena sakit gatal-gatal. Dia pun tahu. Dia pun rasa suka. Tapi rahib tu kata, jaga sikit dia. Kerana kalau orang tahu dia Nabi akhir zaman, orang akan tangkap dia, orang akan bunuh dia. Maka Maisarah pun naik takut. Lepas daripada dia pun pergi jumpa Nabi Muhammad. Bila Nabi bangun saja, Nabi bertolak, dia tak kata apa-apa. Dia hanya tahu cerita je. Tak boleh nak terkata dia. Dia pun berjalan. Bila berjalan, dia tengok Nabi relax je. Dia peluh jeruk dia. Rupa-rupanya dia tengok ada awan lindung Nabi. Nabi relax saja. Kata guru saya masa baca sirah dulu, dia telah rapatkan kenderaan dia. Dah kenderaan tu tak panas, kena air panas. Nabi pun tengok. Habis Maisarah duduk belakang aku. Dia pun naik. Bila naik tengok sejuk je. Rupanya ada aircon. Maknanya ada lindung awan.
Itulah yang masyarakat cerita. Khadijah, aku nak cerita kamu. Ketika berjalan aku tengok ada awan lindung Muhammad. Khadijah dah rasa ni bukan calon-calon orang. Dah tu dia siapa? Nak tahu dia siapa kita sambung minggu depan lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.